on the association by device. Looking on. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah, dirahmati, diberkati Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi yang terbaik di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semua dipandang oleh Allah SWT. Hidup ni tuan-tuan, kalau kita dipandang oleh manusia itu biasa kan. Kadang-kadang kita terasa hati orang tak pandang kita. Kadang-kadang kita khoyak, rabak, sebab orang tak muliakan kita. Allahu Akbar. Hidup selagi ada makhluk, kita tak akan pergi kepada Allah. Hidup kalau letakkan makhluk sebagai sasaran, kita tak akan nampak rasa kasih sayang Allah. Yang Rahman, Yang Rahim yang Allah miliki, tak akan kita dapat rasa. InsyaAllah tuan-tuan, saya doakan mudah-mudahan anda semua terbaik. Salam satu Muharram untuk anda semua insya-Allah. Mudah-mudahan hari baru, tahun baru, membuka ruang besar dalam hidup kita, untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah SWT, untuk kita perbaiki amalan kita. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita sentiasa mengingati Allah, hati kita sentiasa ingat Allah, mulut kita sentiasa menyebut Allah. Allah Akbar. Setiap perbuatan kita menterjemahkan kita hamba Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kita menjadi hamba yang sentiasa bersyukur pada dia. Allahu Akbar. Ada seorang lelaki ni tuan-tuan, businessman. Dia orang kaya berjaya. Satu hari ada beberapa ustaz datang jumpa orang kaya ni. Ada buat appointment, datanglah jumpa. Dua orang ustaz ni datanglah jumpa orang kaya ni, dan berbicaralah tentang madrasah. Dia dengar madrasah aja, terus dia kata, minta maaf lah kalau tuan-tuan ni datang nak minta sumbangan, saya minta maaf sebab saya ni dah bagi madrasah lain, jadi saya tak ada peruntukan untuk nak bagi mana-mana madrasah. Saya sendiri ada madrasah yang saya uruskan, jadi saya tak akan bagilah kepada madrasah lain, minta maaf lah. Nampak tak tuan-tuan, nampak tak? Bagi orang yang berjaya, Allah masal samad. Hari ni kita belajar, hari ni kita bertuah. Sebab hari baru, tahun baru, kita bermula dengan kita belajar. Kita ada kelas, hari ni kita ada kelas tasawuf. Saya nak kongsi lah satu benda yang sangat menarik bagi saya, yang kita belajar hari ni, mungkin boleh memberi manfaat kepada kita. Dikatakan orang yang sampai pada Allah adalah orang yang terlepas daripada kurungan, bebas. Macam kita ni sekarang dalam penjara. Apa kita nampak? Itu ialah kita nampak. Tembok yang ada kat depan mata kita ni dalam penjara, itulah kita nampak. Tapi bagi mereka yang terlepas, dia akan nampak besar. Dia nampak kebesaran Allah, dia nampak kehebatan Allah, dia nampak keagungan Allah. Ada kita nampak macam tu tak? Kita nampaklah bunyinya orang, kita nampak rumah orang besarnya, kita nampak ya Allah, cantiknya bini dia. Bini orang dipandang, ya Allah, kayanya dia, ya Allah. Ada perkataan Allah, alhamdulillah, oh hebat dah dia, oh besar betul rumah dia. Nampak tak? Kita masih lagi dalam penjara. Nampak kita kan? Betul kan? Kita ni kan. Tapi bagi mereka yang sampai pada Allah, sampai maknanya dari sudut makrifat, sampai pada Allah, mereka terlepas daripada kurungan Allah SWT. Mereka terlepas daripada kurungan. Sebab tu bila terlepas dari kurungan ni, duit yang ada ni bukan hak dia. Dia tahu dia nak bagi, kena bagi orang, kena bagi. Sebab yang itulah yang akan sampai pada Allah. Nampak tak? Yang tu sampai. Sebab tu kita minta pada Allah, jadikan kita orang yang senantiasa bersyukur pada dia. Syukur ini diterjemahkan melalui perbuatan. Banyakkan sumbangan, banyakkan derma, yang wajib zakat, bantu orang. Allahu Akbar. Yang Rasulullah bagi tahu pada kita, Allahu Akbar, sebaik-baik sedekah apa dia? Sebaik-baik sedekah adalah orang yang sampaikan ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sedekah yang paling afdal adalah mencari ilmu dan mengajar kepada orang lain.
menyambung lidah Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Dengar. So aku letak kat sini. Dengar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampak? Jom kita bagi pada soalan. Kalau ada soalan, kan, kita pun tak banyak masa. Kita selalu buat live 12 lebih, kan. And Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang memberi salam, and bantu kita untuk share live ni. Bantu kita untuk siapa-siapa yang berada di ruang medium TikTok, bantu kita untuk hashtag FYP. Ini perkataan teknikal dalam TikTok, kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan bantu kita untuk tap screen bagi sahabat-sahabat saya berada di ruang ini. Bantu kita share. Allahu Akbar. Kita nak ada soalan-soalan yang mungkin kita boleh kemukakan untuk kita kongsikan bersama. Waalaikumsalam. Nur kasih yang bagi salam, dan bagi semua yang telah beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan anda terbaik. Dan bermula 1 Muharram, kan, hari pertama tahun baru ni, mudah-mudahan kita berazam nak buat lebih baik, berazam untuk buat satu yang lebih bermanfaat, berazam untuk mencipta, kan, untuk lebih tingkatkan ibadah. Dan mudah-mudahan ibadah kita Allah terima. Mudah-mudahan ibadah kita benar-benar berkualiti. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Berapa ramai daripada kita ibadah kita biasa-biasa je, kan. Allahu Akbar. And ibadah kita ni biasa-biasa je. Allahu Akbar. And kita tadi saya belajar dia kata tauhid dan tauhid je. Angkat Allahu Akbar, semua benda kita ingat melainkan Allah SWT. And tauhid Allahu Akbar. Kita tentukan Allahu Akbar. Orang yang benar-benar memiliki tauhid, kan, tauhid yang sebenar-benarnya dalam hatinya hanya ada Allah. Allahu Akbar. Kita macam-macam benda ada dalam hati kita. Ada soalan? Kita bagi soalan yang pertama. Soalan daripada TikTok, Putra, soalan daripada semalam. Assalamualaikum Pak Riz. Saya lepaskan ex-wife cara baik sebab curang. Yang malangnya saya diperburukkan pula sampai ke hari ini, punca atas penceraian. Tak apa, kan. Tahniah untuk anda. Manusia yang dikhianati, manusia yang dicaci, dicela, difitnah, disakiti. Anda sebenarnya manusia beruntung. Dari sudut makam makrifat, orang memandang ini suatu berita baik. Tapi kita orang yang bawah ni, makam syariat, orang bawah macam kita ni, macam saya ni, setiap musibah, setiap ujian, setiap kesakitan, penganiayaan, penderitaan, kesengsaraan, kita anggap ni satu perkara yang menyulitkan. Dan ini kita anggap musibah. Kita anggap ini satu balasan Allah ke atas kita. Allah benci kita, Allah tak suka kita. Kita pandang, kita pun rasa macam tertekan. Kita penuh keluh kesah. Kita penuh dengan, kan, kata-kata yang menggambarkan kita tak selesa dengan ujian ni. Allahu Akbar. Tahniah untuk anda sebenarnya, untuk kita semua yang sedang berapa masalah. Sebenarnya Allah sedang memandang kita dengan penuh kasih sayang. Anda yang kita respon dengan cara yang baik, anda yang kita respon dengan mencari Allah dan mencari reda Allah, dan reda dengan ujian Allah, Allah akan muliakan kita. Apalah ada dengan mulianya kemuliaan manusia? Paling tinggi dapat Datuk Tan Sri Tun. Itu paling tinggi manusia boleh bagi kat Malaysia, Tun. Atas Tun apa lagi? Apa ada lagi atas Tun? Kan? Cina dah lama ambil Tun. Cina dah lama ambil Tan. Tak bayar masuk istana, kan? Tun Cheng Hong dah lama dia ambil. Tan Cik Mat lama dia ambil. Nampak? Kita paling tinggi Tun. Betul tak? Kan? Itu pun nak dapat Datuk yang ada sanggup beli sana beli sini, kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita ni orang kita, apa kerja yang kita nak buat? Lain bukan bergaduh je, kan? Kita sibuk dengan banyak perkara, tapi perkara yang Allah suruh kita perjuangkan, kita tak perjuangkan. Jadi apa yang anda sedang lalu ni berita baik untuk anda. Allah kasih dan sayang anda. Allah telah takdirkan anda untuk berada dalam satu zon yang selamat, insya-Allah. Anda berada dalam satu zon yang mana anda terpisah dengan kejahatan, kemaksiatan, kemurkaan Allah. Dan isteri anda, dulunya isteri anda, bekas isteri anda, dan buat maksiat, dan ada hubungan sulit, ada skandal, dan anda lepaskan dia. Sekurang-kurangnya anda telah berlepas daripada kemurkaan Allah. Anda dah buat sesuatu, anda cuba selamatkan, tak boleh, anda lepaskan. Alhamdulillah. Dan dia nak maki anda, dia hentam anda, dia kutuk anda, caci, itu dia dengan Allah. Kita ada lebuh kita sendiri. Kita kembali pada Allah. Sejauh mana pun orang kata pada kita, kalau kita reda dengan apa saja kita tempuhi, kita akan dapat
kekuatan. Ya Hayyu Ya Qayyum, selalu saya kata, buat zikir tu, Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadikan itu sebagai zikir anda. Sahabat, anda sepatutnya pergi program saya ni, 24 dan 12 di City Convention Center. Hadir program saya. Program di mana kita menghimpunkan semua ahli keluarga untuk kita bicara tentang keluarga. Kisah hidup anda, sesuatu yang mungkin ramai orang tak lalui. Bukan senang nak hadapi sebenarnya. Bukan mudah untuk dapatkan hati yang kuat, kalbu yang kuat, kekuatan dalaman. Bukan mudah, melainkan kembali pada Allah. Jadi saya minta pada anda, reda dengan ujian Allah, perbanyakkan zikir, sibukkan diri anda dengan pelbagai urusan, terutama urusan akhirat kita. Kemudian, tak perlu layan apa serangan orang kat atas kita. Tak perlu kita fikirkan sebab Allah yang akan uruskan. Itu je, pegang prinsip tu. Allah yang akan uruskan. Pak Riz, saya kat pejabat, ada 3-4 orang rakan sepejabat saya tak berapa selesa dengan saya sebab saya tak makan rasuah. Saya ni orang yang kerjanya memang innallah, banyak fikir tentang akhirat, takut saya nak nipu-nipu ni. Ada kawan-kawan saya banyak menipu, oleh kerana saya jujur mereka tak selesa. Sebab saya ketua mereka. Jadi sebab saya tak ambil rasuah, orang lain kat bawah saya pun tak dapat. Sedangkan dulu ketua yang lama ambil rasuah. Jadi pekerja-pekerja bawah semua dapat rasuah yang diterima oleh bos kat atas. Jadi mereka ni dah beli kereta, dah beli rumah, dan dia bayar rumah dan kereta dan sebagainya dengan duit rasuah. Besar agak itu kan. Tapi oleh kerana saya tak ambil, orang bawah pun tak ambil, mereka akan ada masalah. Biarkan mereka ada masalah kat dunia. Kalau kamu tak tolong mereka, mereka akan susahkan kamu di akhirat besok. Biarkanlah. Kita peduli apa orang kata kat kita. Kita bercakap benda benar, kita berada di jalan yang benar. Kita tak peduli apa orang kata, biar Allah uruskan mereka. Kamu jangan uruskan mereka, biar serahkan pada Allah. Allah tahu nak uruskan orang yang ingkar pada perintah Allah. Orang yang buat maksiat kepada Allah. Maksiat ni maknanya apa? Orang derhaka pada Allah. Perkataan maksiat ni maknanya apa? Maksa dalam bahasa Melayu ni ialah derhaka pada Allah. Orang yang ingkar pada Allah. Orang yang lawan perintah Allah. Orang yang tidak akur dengan arahan Allah SWT. Allah kata jangan makan rasuah, dia makan. Dia ingat maksiat tu berzina je. Allahu Akbar. Subhanallah. Berapa ramai daripada kita lakukan dosa-dosa besar. Mengumpat, dosa besar. Mana pejabat yang tak ada umpat? Kita ambil jalan tengah, kita ambil jalan selamat, kita jauhkan diri kita daripada kumpulan-kumpulan yang mengumpat. Dan kita pula diumpat ni pula. Macam bagus, dia ingat dia bagus. Kita pula kena umpat, biarkan. Serah kepada Allah untuk Allah uruskan. Kita jalankan kerja kita sebagai hamba. Nampak tak? Kita tak akan mampu puaskan hati semua orang. Untuk apa? Kamu solat, kamu zikir, kamu buat amal, kemudian Allah tolak sebab umpatan anda menjadi tembok pemisah antara anda, antara amal baik dan amal buruk. Allahu Akbar. Amal buruk tadi memakan amalan-amal baik anda. Orang yang anda umpati nanti akan mengambil semua amalan baik anda. Penat engkau bersedekah, penat engkau zikir, penat engkau solat. Akhirnya tidak dikira sebagai amal baik sebab kamu telah pun menutupkan semua amal baik tadi dengan amalan buruk. Nasi tadi, nasi berani, kuah pun sedap, kambing, gulai kambing. Tapi kamu tutup dengan pinggan yang ada najis. Rosak semua kuah tu. Walaupun najis tu sikit. Siapa nak makan? Kamu tutup dengan pinggan, tutup. Kemudian ajakkan kau makan. Lepas tu kau buka, Allah, ada tai kucing. Kau kasih kawan kau nak makan. Walaupun hanya sikit. Terus lenyap sedap tadi. Nampak tak? Faham ke faham? Jadi berhati-hatilah dengan amal ibadah kita, dengan tingkah laku kita, dengan karakter kita. Biarlah siapa pun nak cakap, apa pun nak cakap tentang kita. Allahu Akbar. Dan orang yang tak ada kerja tu, dia akan buat kerja ni. Apa dia? Umpat orang, kutuk orang. Sekejap-sekejap perhatikan orang. Wah, ni syarikat ni dah salah. Kontak jawatan Islam. Kontak bomba. Kontak immigration. Kontak custom. Semua dia kontak. Nak susahkan orang. Buatlah kerja tu sebab kamu tak ada kerja. Orang yang ada kerja, dia tahu apa dia nak buat. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Next soalan seterusnya. Sahabat tadi yang tanya soalan tu jangan lupa 24 dan 12 Setia City Convention Center. Tuan Putra, jangan lupa Tuan Putra. Dah daftar belum Tuan Putra ni? Tuan Putra daftar. Kan? Mudah-mudahan dalam himpunan ibu bapa manusia dalam program 24 dan 12 tu nanti menjadi sumber kekuatan bagi kita, inspirasi bagi kita. Next. Daripada platform satu lagi, Cik Puan Afni Anggun. Lama tak dengar Puan Afni Anggun. Apa pandangan Pak Riz bila ada sesetengah orang anggap hubungan luar atau belakang pasangan itu tak ada masalah, sekadar kawan katanya, sekadar isi kebosanan? Kita ni orang syariat. Mana ada kawan tanpa nafsu? Mana ada kawan lillahi ta'ala? Susah nak cari.
Orang yang berkawan kerana Allah ni, dia makan makrifat. Dia memang tak ada rasa lagi pada makhluk. Tengok perempuan tak ada perasaan. Pakai kereta besar, pakai kereta Porsche. Tapi dia hanya ada Allah. Dia pakai kereta tu saja dipakai. Dia bukan pakai nak belagak. Kita orang syariat pakai mesti belagak punya. Tak sikit banyak, tak banyak sikit. Memang ada punya. Jadi kalau kita dah duduk rakan-rakan sepejabat 3-4 orang, seorang perempuan 3-4 orang, gurau. Mana dia punya adab? Kita langgar hukum Allah. Itu bini orang. Kena ada adab. Dan tadi saya baca ada satu kisah. Baru saya tunjuk pada semua tim saya yang terlibat dengan live ni. Ada seorang artis bercerai baru ni kan. Bini masih dalam iddah. Bini dah bercakap tentang doakan dia supaya dapat pasangan. Ni apa jadah punya amalan? Nampak tak? Apa kita punya pemikiran bab hukum makam ni? Kita remehkan hukum Allah. Dan dalam iddah bercerita tentang bergambar dengan lelaki. Mana boleh? Allahu Akbar. Dalam iddah bergambar dengan lelaki. Kemudian doakan saya semoga dapat jodoh. No turn back. Peduli apa kau turn back ke turn apa? Apa peduli apa? Hukum Allah jangan belikirkan. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita nampak patutlah. Kadang-kadang kita terfikir patutlah suami tinggalkan. Kalau macam ni gaya pemikiran. Allahu Akbar. Patutlah ada masalah. Contohlah kita kata macam tu kan. Dalam iddah, gambar lelaki. Dalam iddah, dah tak jaga penampilan. Allah tidak cipta hukum tu suka-suka. Ulama-ulama fuqaha ni tak suka-suka mentarikkan sesuatu perkara. Ini untuk menjaga sesuatu. Allahu Akbar. Kan? Ini kita kan. Subhanallah. Kan? Jadi siapa pun kamu kena jaga kedudukan kamu sebagai seorang hamba yang terlekat undang-undang Allah dalam hidup kita. Kita ni suami orang, berkawan dengan bini orang. Betul ke tu? Tak betul, salah. Mesti ada kawan-kawan lain, perbincangan lebih pada mesyuarat, kan? Bukan duduk gurau-gurau. Ni semua salah. Tapi dah terima dalam masyarakat kita. Kan? Kadang-kadang kita pergi kedai mamak, pergi restoran tengok, kan? Pukul 1:30 kerang, ketawa. Saya rasa Langsui pun tak masuk lah. Pontianak pun letak jawatan pada waktu tu. Kan? Sebab dia tengok menjerit-jerit, ketawa berdekar-dekar. Kan? Bini orang tu, suami orang. Anak engkau dengan budak perempuan yang duduk sebelah kau tu sama umur je. Mana adab kita, mana maruah kita? Lepas tu kita komplain anak kita tak ada adab. Kita komplain anak kita tak dengar cakap. Macam mana anak engkau nak dengar cakap engkau? Engkau sendiri pun tak dengar cakap Allah. Nampak tak dia punya networking, dia punya jalan dia? Engkau pertikaikan anak engkau tak nak dengar cakap engkau. Sedangkan engkau sendiri pun tak dengar arahan-arahan Allah. Engkau tak nak dengar apa yang Nabi nasihat. Nabi tinggalkan banyak wasiat. Allahu Akbar. Nak sihat ingat amalkan nasihat. Nak sihat kena amalkan nasihat Nabi. Kita tak buat. Allahu Akbar. Ni tak betul. Yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Kena ada batas. Ya, Islam ni nampak ketinggalan, nampak ni tak boleh ni, tak boleh ni. Kalau kau nak buat tak ada masalah, buatlah. Tak ada masalah. Tapi kau kena bertanggungjawablah di akhirat. Nak buat boleh. Nak bertepuk tampar dengan suami orang yang minum boleh, kau buatlah. Tapi kau akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Setiap orang akan dipertanggungjawabkan apa yang dia telah lakukan kat dunia ni. Manusia tak nampak pun tak ada masalah. Allah nampak kan? Allah maha melihat. Allahu Akbar. Dan soalan daripada Ida. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ida, saya nak tanya macam mana nak buat suami yang sangat berkira dengan saya? Dia pertama sekali puan ambil sila kertas kosong, tulis sifat baik suami anda dan tulis sifat-sifat buruk yang dia ada. Kamu akan nampak bertebuah hanya anda. Kan? Dia berkira anda tapi dia masih ada depan anda. Dia berkira anda tapi di atas katil dia masih ada sebelah anda. Kamu tahu tak puan, berapa ramai orang perempuan sunyi hidupnya waktu malam sebab suami tak ada. Kamu tahu tak puan, berapa ramai isteri-isteri yang ada kat Malaysia ni makan seorang diri, makan dengan anak sebab suami terlalu sibuk atau suami pun menyibukkan diri dengan perkara-perkara lara. Tak ada masa nak makan dengan anak-anak, tak ada masa makan dengan isteri. Kadang-kadang perkara kecil jadi besar sebab kita nampak perkara ini kan. Kita besarkan perkara kecil. Memang suami berkira ni memang tak baguslah. Kan? Saya nak nasihat macam mana sebab suami tak ada. Apa puan nak buat? Begini. Pertama, terima dulu kekurangan suami. Terima dulu kekurangan isteri. Selagi dia tidak melanggar syariat. Nampak tak? Tahu kan dalam rumah tangga ni ada perkara yang Islam permudahkan urusan kita. Islam ni dia bela wanita. Islam ni dia tak khianat, tak menzalimi.
hamba-hamba ni. Allah tak zalimi hamba ni. Contoh, suami kita tak bagi nafkah, maka dibenarkan kita ambil duit suami kita. Tahu tak benda tu? Suami tak bagi nafkah sedangkan dia ada duit. Kita dibenarkan mengambil sekadar perlu duit dalam poket suami kita. Nampak tak? Islam ni adil. Suami memang ada duit, tapi dia tak nak bagi duit. Suami ni ada duit, tapi dia berkira. Maka kita berhak untuk ambil sekadar yang boleh ambil. Kau jangan ambil lebih-lebih. Kan? Kau ambil lebih-lebih, dia tahu pula. Nanti dia tak simpan duit dalam poket lagi. Kan? Faham tak? Nampak tak? Pertama, saya kata, kan kena pasti kekuatan suami kita. Yang kedua, kita reda dengan ujian Allah. Yang ketiga, nampak tak Islam ajar kita benda yang akan menyebabkan kita tidak akan berhutang dengan orang, minta rumah ke rumah, pintu ke pintu. Kan, nampak kan? Allah benarkan jalan yang dibenarkan oleh syariat. Allahu Akbar. Pada waktu yang sama, bila suami kita sangat berkira dengan kita, kan? Kita juga kena bijak berbelanja untuk rumah tangga kita. Kadang-kadang suami kita berkira sebab dia pendapatan terhad. Saya tak tahu cerita anda detail-details. Kadang-kadang suami ni pendapatan terhad. Dia punya kehidupan pun sangat-sangat terhad. Jadi dia berbelanja untuk rumah tangga. Kadang-kadang isteri ni asyik minta. Semua benda nak minta. Dia dah bagi. Jadi kadang-kadang orang perempuan anggap berkira betul. Kan? Apa salah belikan ni, apa salah kami ni. Sedangkan suami kita gaji terhad. Gaji bukan setiap bulan naik. Sekarang pula tak ada overtime. Dulu kita mewah. Setiap bulan ada overtime. Overtime saja dah boleh cover semua benda. Kan? Sekarang tak ada overtime. Gaji pokok tu lah yang nak pakai untuk semua benda. And kesan daripada COVID-19, kesan daripada PKP yang berpanjangan. And yang ini membadai kehidupan manusia hari ini. Sayang sekali kita tak pernah buat kajian tentang kesan ini. Allahu Akbar. Yang kita tahu hanya nak menang dalam pilihan raya. Tapi dah menyusahkan rakyat, dah menyusahkan orang, kita tak pernah ambil tahu. Ini sikap manusia kan. Nak cakap macam mana? Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kan? Allahu Akbar. Jadi puan, antara perkara yang puan juga boleh lakukan ialah kan, dengan suami ni, suami berkira, puan jangan berkira dengan dia. Kan? Dalam puan beri yang terbaik pada suami, puan doa pada Allah, mudah-mudahan Allah beri hidayah pada suami untuk tak berkira dengan kita. Ada suami dia memang kedekut, ada suami yang memang very particulars. Setiap sense dia kira. Dia beli sayur, ayam, udang, sotong dalam peti sejuk. Kemudian bila dah habis, dia kata, baru saya beli. Dia ingat, masuk dalam peti sejuk tu museum apa? Kan? Untuk tuntunan semata-mata. Kan? Untuk makan. Kan? Jadi dia makan sedap. Dia nak makan sedap. Tapi dia tak tahu ke, selepas kau makan ayam, ayam tu berkurangan. Selepas kau makan sotong, sotong. Kalau kau nak, boleh kau piara sotong dalam akuarium. Enjit daripada beranak. Faham tak? Jadi kalau kau ambil untuk goreng, masih ada lagi untuk beranak berikutnya. Kau beli dah mati. Kan? Cuba kau beli ikan masih hidup, supaya ikan tu lebih beranak, bertelur. Kan? Allahu Akbar. Kadang-kadang memang kan, orang lelaki ni, kalau dia memang orang yang jimat, orang yang penat cari duit, dia memang ambil tahu pasal pergerakan duit tu, memang dia ada berkira sikit. Memang orang perempuan ni tak semua, banyak yang boros, banyak dengar jatuh ketika, kau ingat tak tahun 80-an kan, 70-an, Bengali jual kapit pun kaya sebab orang kampung semua pinjam apa beli kapit dengan pinjam hutang. Nampak tak? Bengali pun dia boleh tewas. Mana suami tak pening bala, suami balik kerja tengok, kapit cantik, bang baru beli bang, apa hutang dengan Bengali apa tu. Takkan suami kau tak risau? Next. Soalan daripada Embrace. Suami narsisis telah tinggalkan saya dan hilangkan diri dalam proses fasakh. Tanggungjawab suami masih lagi diteruskan. Boleh? Betul ke? Yelah, sebelum jatuh talak, sebelum fasakh dijatuhkan, memang suami tu ada hukum kat situ. Suami larilah pergi mana, kutub utara, kutub selatan, akhirat kau kena dia. Senang je. Kan? Kau larilah kat kutub selatan, kau pergi lari kat ais tu, kau masuk dalam ais tu, kau duduk dengan igloo man. Duduk kat situ jadi orang igloo. Kan? Orang Eskimo. Tetap kena dengan Allah. Kan? Beramai lelaki larikan diri tak bagi nafkah.
ceraikan isteri, kemudian tak bagi nafkah lagi, tak uruskan anak-anak, kan? Tetap kena. Memang mana lagi, mana nak lagi. Dengan Allah, sekecil-kecil, sebesar zarah pun Allah akan kira. Satu berapa ramai manusia, ketika timbangan mizan, benar-benar kecewa, benar-benar rugi. Dan sebab kesilapan-kesilapan yang dibuat kat dunia, yang sepatutnya dia tak perlu buat, yang sepatutnya dia tak perlu hadirkan kesilapan ni. And dia kahwin dengan perempuan ni, dah dapat 3 orang anak. Entah macam manalah perangai dia, dah umur 50, dah umur 48, 49, ternampak satu orang perempuan bergetar lagi, kan? Dah jatuh cinta, kahwin senyap, isteri tahu, isteri mengamuk, ceraikan isteri pertama. Kekal, kemudian dengan isteri yang kedua tu, dia kekal. Kahwin-kahwin dapat anak. Isteri pertama punya anak 3 orang, dibiarkan. Sedangkan dia mampu. Oleh kerana dia marah sangat isteri yang pertama, kan? Sebab tuntut minta cerai. Sebab minta cerai berterusan, dia pening kepala, dia ceraikan isteri dia, anak-anak pun diabaikan. Engkau rasa dia lepas ke dengan Allah? Tak lepas. Kat dunia bolehlah isteri naik turun mahkamah, kadang-kadang proses mahkamah yang sangat panjang, sangat lama. Dan kadang-kadang berapa ramai orang, sebagian besar orang give up. Terima kasih. Dan ramai orang give up, ramai orang putus asa, terutama orang perempuan, nak pergi ikut prosedur mahkamah, satu persatu, naik, 4 bulan lagi baru kes disebut balik. Kan? Dalam proses kes tu kena ugut, kena tegur. Sanak saudara pun kata tak payahlah buang masa kau, biarlah suami kau. Banyak satu orang perempuan, hak mereka tak terbela, tak terjaga. Kan? Sebab nak harapkan pemimpin sibuk berpolitik. Nak harapkan orang atas sibuk jaga kepentingan peribadi mereka. Sibuk dengan kedudukan mereka. Jadi banyaklah wanita-wanita punya kehidupan ni tak terbela, tak terjaga. Akhirnya terbiar je lah kes tu. Maka ramai sepanjang saya buat syarikat 26 tahun ni, buat coaching, sebagian besar nafkah tak dapat. Sebagian besar hak pencarian pun dia tak dapat. Allahu Akbar. Itu tak masuk lagi bila dah meninggal dunia. Warga sebelah lelaki bulut habis. Kan? Banyak orang perempuan tak nak bising-bising, tak tahu prosedur mahkamah, tak tahu cara nak laporkan, tak tahu cara nak buat. Jadi akhirnya biarkan. Berapa ramai orang makan duit haram. Berapa ramai orang hidup dengan amalan-amalan yang berdosa besar di sisi Allah. Anak yatim tadi, bapak dah meninggalkan anak yatim tadi. Keluarga sebelah lelaki, gembat habis. Macam mana? Dia main. Ni benda nampak remeh. Nampak? Bapak meninggal dunia accident. Keluarga lelaki, gembat habis semua harta. And kemudian tuduh pula yang perempuan ni tadi ada lelaki lain. Allah, kesian. Ini banyak berlaku. Nampak tak? Apa pun kamu buat, kamu tak akan terlepas dengan Allah SWT. And bagi anda yang dikhianati, disakiti, dizalimi, jagalah amalan. Kamu jangan pula tak jaga amal. Jaga solat fardu. Jaga amalan kamu. Menangislah sepertiga malam di solat, di saat anda bertahajud dengan Allah. Menangislah minta bantuan Allah. Mungkin harta tu anda tak dapat, tapi Allah bagi anda kedamaian, kebahagiaan dalam kehidupan. Terima kasih yang bagi gift. And anda mungkin tak dapat harta-harta yang ditinggalkan oleh suami anda, tapi anda akan diberi kebahagiaan dalam bentuk yang lain. Itu lebih membahagiakan anda. And jadi jangan kita putus asa dengan Allah. Allah tu maha kaya. Dan tidak miskin kita hanya kerana kita tak dapat harta faraid. Allah bagi kekayaan lebih luar biasa, lebih dahsyat. Bahagia kita insya-Allah. Hanya kena berhati-hatilah dengan hidup ni. And Allahu Akbar. Biarlah suami nak buat apa pun ikut dia lah. Anda jagalah anak anda baik-baik. Yang penting, ini nasihat saya secara peribadi, deep in my heart, selalu saya ingatkan, remind, dan saya pancarkan melalui bicara kata-kata saya pada semua orang yang terlibat dengan isu rumah tangga. And jangan burukkan suami kita yang buruk tu. Jangan burukkan isteri kita yang buruk tu, akhlaknya, adabnya. Bila anda dapat anak-anak, anda jaga dengan penuh kasih sayang. Jangan besarkan mereka dengan memburuk-burukkan ibu dia. Seburuk-buruk ibu, tetap ibu dia. Seburuk-buruk ayah, walaupun dah kerja betina lain, dah tersangkut dengan janda lain, itu dia dengan Allah besok. Kita jangan burukkan. Hanya terangkan apa yang sedang berlaku, tapi jangan burukkan. Jangan tanamkan kebencian. Sebab bila anda besarkan anak anda dengan kasih sayang, anda akan dapat kasih sayang insya-Allah. Tapi kalau anda tanamkan kebencian, anak-anak dibesarkan dengan kebencian. Dia benci bapak dia. Tanpa anda sedar, dia benci bapak dia, dia sebenarnya sedang salutkan hati dia dengan benci. Bila dia membesar nanti, dia dapat isteri yang membahagiakan pada dia, dia nanti akan, mungkin dia boleh singkirkan anda.
sebagai ibu yang besarkan anda. Banyak ibu terasa hati. Dulu aku besarkan dia. Tengok dia ada keluarga, dia lupakan aku. Nampak? Sebab kamu besarkan dengan kebencian. Besarkan dengan kasih sayang. Kalau saya besarkan dengan kasih sayang Pak Riz, tak terangkan sama bapak dia, macam puaka, macam celaka perangai. Saya tak terangkan, sekadar terang. Bukan tanamkan benci. Engkau jangan jumpa bapak engkau. Engkau jangan ikat bapak engkau. Ini tak betul. Ini satu pendekatan, satu falsafah yang salah dalam hidup. Faham tak sahabat-sahabat? Allah masajang subhanahu wa ta'ala. Next. Daripada tak coklat. Assalamualaikum Pak Riz. Kalau kita buat amalan tanpa ada rasa, tapi kelamaan akan datang ke keikhlasan. InsyaAllah. Siapa dapat? Ustaz pun tak dapat tuan-tuan. Ustaz dapat. Allahu Akbar. Terus pergi pada Allah. Kau dapat? Tak dapat. Bukan senang. Maka solat dan solat dan solat sampai kamu dapat. Bukan dah dapat baru solat. Solat dan solat sampai kamu mampu tinggalkan maksiat. Bukan dah tinggal maksiat baru solat. Solat dan solat dan solat dan solat semampu yang boleh cari kenikmatan solat. Kan? Allahu Akbar. Dikatakan musyahadah. Ini maka makrifat musyahadah. Orang beribadah seakan-akan dia nampak Allah. Atau muqarrabah. Orang beribadah seakan-akan Allah sedang pandang dia. Dia rasa Allah pandang dia. Nampak tak? Dia nampak maksiat. Tak bolehlah. Allah sedang pandang aku lah. Ini perasaan ini, rasa ini, bukan semua orang boleh dapat. Walaupun dia tahu, Allah tu maha melihat. Tapi dia nak bawa benda tu dalam kehidupan. Nak ambil rasuah. Masa nak ambil rasuah. Masa tengah buat kerja, nak culas. Ada fikir tak Allah nampak? Nampak tak? Jadi, nak sampai ke level ini, kita kena bawa diri kita dekat dengan Allah. Macam mana kamu nak bawa orang dekat dengan Allah kalau kamu sendiri tak dekat dengan Allah? Kamu bapa, kamu mak. Kamu mengharapkan bantuan Allah untuk sabarkan anak-anak kamu. Nak tarbiyah, nak bimbing mereka supaya menjadi anak yang soleh. Kamu nak pimpin mereka macam mana? Sedangkan kamu gagal pimpin diri kamu dekat dengan Allah. Kamu tak mampu pimpin diri kamu dekat dengan Allah macam nak pimpin anak. Ini masalah rumah tangga sekarang. Inilah kegagalan institusi rumah tangga. Satu sekolah-sekolah buat program ibu bapa tak datang. Harap tahu maki hamun cikgu. Harap tahu salahkan orang je. Lepas anak kita sekolah, anak kita dah tak ada cikgu sekolah lagi. Kau yang nak bertanggungjawab besok. Anak kau dengan jantan, dengan betina kulu kili, ikut jantan kulu kili. Siapa kau nak salahkan lagi lepas ni? Dulu duduk madrasah asyik maki ustaz dia. Asyik salahkan ustaz dia. Sekarang anak kau depan mata. Engkau nak salahkan siapa lagi sekarang? Engkau nak salahkan siapa? Anak kau dah berzina dengan lelaki. Anak kau dah minum arak. Nak salahkan siapa sekarang? Nampak tak? Faham tu faham? Dan sebab tu kena kembali pada Allah. Kena cuba sedaya upaya. Bawa sikit-sikit diri kita. Sebab itulah kita dengan Allah ni ibarat macam layang. Tali kita pegang. Faham tak? Nak kosok unjuk tu tak boleh. Perlahan kita lepas tarik. Macam itulah kita nak jadi orang betul-betul ikhlas pada Allah SWT belajar. Kerana itulah bila kita sedar kita hamba Allah yang berada di makam syariat, banyak silap, banyak salah. Kita masih lagi letakkan makhluk. Kita masih fikir makhluk. Kita masih lagi fikir dunia. Nikmat dunia tak terlepas. Maka apa kita nak buat? Atur diri kita. Rancang diri kita dengan amalan-amalan harian kita. Ada 1001 amalan yang Nabi tinggal kepada kita. Jangan tak buat. Setiap hari, wajibkan diri kita berselawat pada Nabi SAW. Saya tanya pada anda, siapakah yang nak bagi pertolongan pada awak? Ni yang jalan live saya ni. Siapa nak bagi pertolongan? Suami kau? Kawan baik kau kat pejabat tu, nak bagi tolong kau. Nak tolong kau kat akhirat besok siapa? Anak-anak kau. Yang kau jaga macam nak gila tu. Yang kau bedakkan, yang kau sempukan, yang kau wangikan tu. Anak-anak kau. Suami kau. Yang kau sediakan makan siap tiang, malam, siang, pagi, petang. Isteri kau yang kau penuhkan segala permintaan dia. Pergi bawa kedai emas, kedai perak, kedai tembaga, kedai almari, kedai perabot. Semua kau siapkan. Dia akan tolong kau besok. Yang akan tolongkan kamu dan saya ini ialah Rasulullah SAW. Kalau dah tahu Rasulullah nak tolong kita, Rasulullah pasti tolong kita. Yang akan beri syafaat akbar, syafaat paling besar di akhirat besok. Kenapa kau tak ingat dia? Kenapa kau lupakan dia? Kenapa kau ingat isteri kau lebih pada dia? Kenapa kau ingat anak-anak kau lebih pada dia? Kenapa kau bimbang anak-anak kau lebih daripada kau bimbang hubungan kau dengan dia? Mana Rasulullah dalam hidup kita? Kau kenal Nabi ke tak ni?
Engkau kenal Nabi ke tak ni? Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Nampak tak? Banyakkah selawat? Bila banyak selawat dalam kehidupan harian kita, kita sedang bawa diri kita dekat dengan Allah. Orang yang banyak selawat, solat dia tentu tak sama dengan orang yang tak ada selawat. Orang yang banyak zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 100 hari setiap hari sekurang-kurangnya. Inilah zikir tauhid. Tentu takkan sama orang yang zikirnya la ilaha illallah dengan orang yang langsung tak ada zikir. Setiap hari mesti pegang Quran. Baca paling tidak satu surah. Nak baca sebanyak mana pun bacalah, jangan langsung tak baca. Nak baca surah Yasin, nak baca surah Al-Mulk, nak baca surah Al-Waqi'ah, nak baca surah At-Takwir, nak baca surah Al-Balad, nak baca surah Al-Maryam, nak baca surah Al-Luqman. Bacalah semampu yang boleh, tetapi konsisten, istiqamah. Tentu takkan sama orang yang solat, yang ada Quran, yang dijaga setiap hari dengan orang yang tak ada Quran. Nampak tak? Macam mana saya nak jadi orang ikhlas? Macam mana saya nak jadi orang yang khusyuk? Macam mana saya nak jadi orang yang baik? Bila kamu jaga amalan harian kamu, tentu takkan sama dengan orang yang tak ada amalan harian. Saya sibuk dah. Kalau hang setiap hari sibuk, engkau seorang je sibuk ke? Engkau seorang je sibuk ke? Saya ni Pak Ri, tak ada masa nak pergi majlis ilmu. Besok kau mati, kau cakap dengan Muka Nangkir. Muka Nangkir, aku tak ada majlis ilmu, aku tak pergi majlis ilmu tau. Sebab aku jaga anak. Muka Nangkir ketuk kepala kau, debu kepala kau, terajang bantai belasah kau. Dia kata apa? Bodoh kau. Orang dulu sebelum kau, Allah telah hadirkan 12 orang anak. Ada masa pergi masjid. Orang dulu dah ada 18 anak, satu bini. Boleh pergi masjid. Engkau 2 anak tak boleh pergi masjid. Pam bantai. Allah tolong aku, ya Allah aku silap. Allah kata aku turunkan Quran untuk apa? Untuk kau jadikan museum. Dekat dalam almari kau. Berbangga dengan Quran. Sekarang kau suka beli Quran mahal lah. Bertata tinta emas lah. Quran besar kecil lah. Faham tak? Tak cukup orang menjaga Quran. Allahu Akbar. Kutip duit. Kau nak hantar madrasah. Madrasah tak nak Quran. Dah banyak Quran. Tak bayar. Kau nak hantar beras. Kau nak hantar duit. Kalau nak hantar ayam. Orang nak makan ayam. Hantar lah. Balik-balik kau hantar Quran. Berbanyak Quran tu buat apa? Berdosa kita dengan Allah. Quran lagi banyak boleh belajar. Yang pungut-pungut duit untuk Quran ni, apa hal kau buat kerja ni? Madrasah tak nak Quran ha? Lepas ni kau tukar infak ayam. Asyik infak Quran ni, Quran dah banyak. Kita beralmari Quran. Nak bagi orang mau ke baca? Kat pasar raya, kat bank, yang buat infak Quran tu bukan ada madrasah pun. Bukan ada madrasah pun. Kita nak wakaf Quran bagi mak bapak niat untuk mak bapak apalah. Buat apa kau wakaf Quran sampai kat madrasah langsung orang tak pakai. Dia dapat duit. Kau tak dapat apa-apa manfaat. Simpanlah Quran tu dalam kotak. Faham? Allahu Akbar. Satu Muharram, marah sikit, tegas. Ya, ni perjuangan. Kau habiskan masa politik. Fikir akhirat. Macam orang gila kita fikir pasal politik ni. Air yang terbaik dalam dunia, air apa? Apa air terbaik dalam dunia? Air yang sedap tapi free. Allahu Akbar. Dalam kesihatan, air yang paling bagus air suam, air putih lah. Air putih. Air putih. Masa kita baby dulu, air terbaik dah susu mak kita. Kan, takkan berapa susu apa man nak mati, nak minum susu mak lagi. Kan, misalkan mahal. Satu orang perempuan dia kena susu anak dia sampai 2 tahun. Baru nampak sempurna. Baru nampak dia punya magic akan datang satu-satu. Okey, soalan. Daripada Mas Afiq. Assalamualaikum Pak Aris. Macam mana nak hadapi orang sekeliling yang toksik? Orang toksik ni, Nabi datang, Nabi ditempatkan. Oh, ya Allah. Nabi duduk kat kota toksik. Kota Mekah penuh dengan toksik. Berhala bersepah. Alah tu Nabi. Habis Abu Jahal? Nabi. Umar kata Nabi. Habis terus.
Bagi manusia yang duduk dalam kalangan masyarakatnya penuh dengan maksiat. Duduk kat flat, semua budak isap dada. Kau rasa apa? Ada tak budak yang jadi baik? Saya dulu dibesarkan dengan semua isap dada. Saya dibesarkan dengan kawan semua main ganja. Pergi disco, pergi karaoke, pergi pub. Dulu ada pub. Pergi karaoke, menyanyi. Tapi tentu akan ada orang yang berjaya di celah-celah manusia yang buat maksiat. Yang penting ialah kita kena kuat. Nak kuat bukan belajar silat. Itu tambahan. Nak kuat kena belajar agama. Kena kenal Allah. Kat sini. Bukan kat sini. Nampak tak? Ni dia. Kena kuat. Tengok Saddam Hussein. Ketika videonya tular satu ketika dulu. Kan? Ketika ni nak hukum gantung. Relax ke dia? Relax ke dia? Betul tak? Tak ada mengengek, tak ada menangis. Relax ke? Sebab apa? Dia ada Allah. Siap pegang Quran lagi. Nampak tak? Cerita Saddam Hussein. Lepas Saddam Hussein adalah ahli sunnah wal jamaah yang memimpin. Mimpin apa? Penduduk Iraq paling banyak suku siapa? Syiah. Dia ahli sunnah. Dia kecil, dia pimpin yang besar. Sekarang Iraq habis. Nampak tak? Berjaya Amerika Syarikat. Dia dikorbankan ketika hari raya korban. Itulah kisah Saddam Hussein. Dunia tidak pernah belajar. Kita kat Malaysia lagi tak belajar. Bergaduh macam nak erak sesama kita. Kan? Tak usah cerita pasal politik lah. Kan? Membosankan. Boleh jadi kering kita. Kan? Tapi kita nak cerita tentang perjalanan hidup kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Dan kekuatan ini mesti dibangunkan. Kalau kamu datang dari sebuah tempat yang masyarakatnya, kawan-kawan kat pejabat semua kaki mengumpat. Adakah kamu nak ikut sama mereka yang telah menempa nama menjadi bahan bakar dalam neraka? Kamu nak sama ke? Bila kamu sedar ada ular sawa, ada kala jengking, ada rimau sedang menunggu kamu, adakah kamu nak pergi ke arah itu? Adakah kamu nak kata kawan-kawan semua pergi ke sana, takkan aku tak pergi? Takkan kita bodoh sampai macam tu sekali? Suatu wali Allah, ada satu cerita wali Allah termohon, ya Allah, jadikan aku tergolong dalam golongan orang yang sedikit. Maka sahabat dia tanya, kenapa kau doa orang yang sedikit? Sebab sedikit sangat orang ingat Allah. Aku nak duduk kat tempat tu. Banyak orang leka dengan dunia. Kalau pesta, ramai orang. Kan? Alhamdulillah lah, bila datang Ustaz Abdul Samad, kan? Dia boleh pukul syur heboh. Kan? Dia boleh pukul semua konsert-konsert, kan? Alhamdulillah, tapi dia seorang je. Dia seorang je. Tapi artis ada beratus-ratus yang boleh pukul macam tu. Betul tak? Artis ada beratus-ratus. Kalau dibenarkan datang Malaysia, setiap malam lautan manusia. Tapi ulama yang boleh bawa manusia sebanyak itu, setahu saya dia seorang je. Ustaz Zaidus, kan? Boleh bawa lah. Kan? Ustaz Wadi, kan? Boleh bawa. Lautan manusia. Aku yang nak bawa 10,000 orang muazzab. Tolonglah pergi program, tolonglah tak dapat. Kan? Orang nantilah anak saya ni saya nak pergi. Anak dah berzina tu, masih ada lagi nak bagi alasan. Kan? Suami dah ada skandal, masih lagi nak fikir. Kan? Suami dah nampak macam beraya Ustaz belakangan ni, dulu pakai minyak angin, sekarang dah pakai minyak wangi dah. Kan? Bau pun tak ada bau ni, dibeli kat mana ni? Pun ada masa lagi nak fikir. Pergi program ni, belajar satu yang bermanfaat. Allahu Akbar, subhanallah. Air ni jadi penuh. Bila minum, dia tinggal sikit. Nampak tak? Tapi ilmu, makin kau bagi, makin dia penuh. Faham tak? Harta dia lain pula. Makin kau bagi, makin banyak. Kat mana? Akhirat. Allah bagi kita bertambah rezeki kat dunia. Wallahu a'lam. Next. Soalan daripada platform sebelah. Platform sebelah. Sebab kat TikTok dia tak bagi sebut nama-nama yang lain. Tu masalah. Yang lain tak ada masalah nak sebut. Daripada Aziza Iza. Assalamualaikum Pak Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah jatuh talak suami tak bagi nafkah setahun? Suami pun dah tak balik lagi bertahun. Suami ada isteri lain dan anak lain dibagi nafkah makan, sedangkan anak dengan isteri pertama diabaikan. Dia minta dilepaskan, cara baik suami tak mahu. Dibiarkan tanpa nafkah setahun. Dia sebenarnya dah jatuh talak tu, tapi kita nak sahkan dari sudut perundangan. Faham tak nak sahkan perundangan kena pergi jawatan Islam. Puan kena pergi jawatan Islam. Saya tak ada kuasa nak jatuhkan talak orang. Puan kena pergi jawatan Islam untuk filekan kes ni supaya puan tidak terikat. Puan kena ingat status sebagai seorang isteri dengan seorang janda dan tidak
yang dah tak ada suami, dia tak sama Faham tak? Apa perempuan buat, puan masih isteri lagi. Jadi banyak ukur dia punya pantang larang dia. So kena berhati-hati. Ini nampak macam remi. Ada orang tak ambil kisah. Kena ambil kisah. Puan pergi jalan Islam, terangkan insya-Allah. Sekejap je. Jalan Islam akan uruskan insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau ada masalah hubungi Siddiq atau Syafiq. Kita bantu puan. Negeri mana ni? Sebab undang-undang dia berbeza-beza sikit undang tubuh negeri ni. Next. Muhammad Amir 3909. Muhammad Amir, ya. Macam mana kalau kawan tempat kerja selalu mengumpat tapi kita kerja sekali? Cuma saya boleh berdiam je. Diamlah. Dah memang kerja kat situ kan, dia umpat biarkanlah. Faham tak? Biarlah. Nak cakap macam mana, dah nasihat dia tak dengar cakap. Dah lah, aku buat kerja dah. Kan? Biasalah pejabat kan. Biar kita buat kerja kita. Jangan bunyi, jangan iakan. Engkau iya je, faham? Engkau subahat. Je. Dah masuk tim subahat. Faham? Dosa besar. Umpat orang dosa besar, bukan dosa kecil-kecil. Allah Akbar. Bukan senang Banyak orang, tuan-tuan, syurga hanya tempat orang bersih. Syurga hanya tempat untuk orang bersih. Maka kita yang masih, akidah kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita mentauhidkan Allah, tapi kita banyak kotor, kena basuh dalam neraka. Nak ke? Nak dibasuh dalam neraka selepas bersih 100,000 tahun ke, 10,000 tahun ke, 50,000 tahun ke, baru masuk dalam syurga. Nak ke konsep tu? Bersih, bukan mandi kat macam waska tu, bukan wash. Tak mati, tak hidup. Menggelegak semua. Hancur, bakar, lingkup. Hidup balik, Allah jadikan balik. Hancur, hidup balik. Allah Akbar. Nak ke bersin? Tak nakkan. Jadi, tinggalkan maksiat besar ni. Umpat. Tinggalkan umpatan. Tinggalkan mengumpat. Sekarang mengumpat dan melampaui ruang lingkup hidup. Sebab boleh mengumpat dalam handphone. Ada WhatsApp group. Dah boleh mengumpat sekarang. Dia kata dia. Ni nak pilihan gaya kan? Berapa ramai orang mengumpat. Ni nak pilihan gaya kan? Ada 6 negeri nak pilihan gaya. Tiap-tiap malam orang mengumpat. Kat saya tengok dalam medium seperti mana yang saya tunjuk ni, TikTok dan ni, kan? Orang banyak buat live. Mengumpat orang je. Tak ada guna. Nak bagi tahu awal. Engkau dapat 5,000 orang tengok engkau. 8,000 orang tengok engkau. 2,000 orang tengok engkau. 1,000 orang tengok engkau. Apa tu lagi? Lagi teruk 200, 300 orang tengok engkau. Engkau kutuk orang. Engkau tak selamat. Engkau tak selamat. Bodoh. Sebab 15,000 orang tengok engkau tu, 12,000 tengok engkau tu. Engkau hentam orang tak lagi. 12,000 tu tengok engkau tu. Seorang pun tak berani selamatkan kau di akhirat esok. Kau faham? Engkau popular kat dunia. Bodoh-bodoh je. Engkau popular kat dunia yang tak ada untung 1 sen pun. Engkau nak tolong mana-mana pemimpin kau yang kau sayang. Tak perlu sampai engkau cipta dosa. Bodoh. Tahu bodoh. Tak kira parti apa pun. Engkau tolong pemimpin kau, engkau pertahankan pemimpin kau, tak jadi masalah. Okey je. Tapi bila kau umpat orang, kau kutuk orang, kau fitnah orang, kau tambah-tambah cerita yang kau tak pernah dengar, yang kau tak pernah tengok tapi kau dengar daripada mulut ke mulut sampai kat kau, dan kau sebar pada orang dan orang percaya 100%. 15,000 orang, 18,000 orang, 12,000 orang, 5,000 orang, 2,000 orang, 1,000, majoriti 1,000 orang tengok, takkan seorang pun dapat selamatkan kau. Bodoh-bodoh je kau. Pemimpin yang kau bangga-banggakan tu takkan mampu selamatkan kau di akhirat. Faham? Hentikan cerita hal orang. Lebih baik kau cerita benda yang bermanfaat. Tak salah kau sayang pemimpin, tak ada masalah. Boleh je. Tapi jangan sampai kau cipta dosa. Kamu tak suka apa yang saya kata, tak jadi masalah. Saya kena cakap. Kamu sampaikan sesuatu yang salah, kamu sampaikan benda yang mengumpat, kamu sampaikan sesuatu yang tidak benar, kamu adakan cerita, kamu maki hamun orang, kamu telanjangkan orang dan disokong oleh banyak orang yang mendengar, yang melihat di ruang komen bantai belasah orang, tak kisahlah bab agama atau tidak, politik atau tidak, semuanya nanti akan dihadapkan di mahkamah Allah. Tak settle. Tak settle. Rugi. Jangan jadi bodoh. Faham tak bodoh? Faham tak bodoh tu apa? Bodoh tu apa? Faham tak bodoh tu apa? Ada akal tapi tak nak guna. Kenal Allah tapi buat lupa. Solat tapi buat maksiat. Bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Kita boleh fikir.
Saya tengok, kadang lalu kat tempat saya berhenti sekejap tengok, Allah sedih betul. Ada satu orang tu, duduk kat luar negara, siap maki orang, kutuk, lanyak orang. Satu ketika dia suka orang ni, satu ketika dia suka, inilah benda-benda bodoh. Nampak tak? Allah Akbar. Siapa tu orang bodoh? B tu banyak bicara hal orang. Kosong bila balik nanti. Nampak tak? Dia balik apa? D. Dosa. Bodoh. Banyak bicara hal orang. Dia balik kosong. Tak ada apa pun. Sebab apa? Dia bawa balik D. Dosa. Faham tak? BO. Bicara banyak hal orang. D tu dah tentu dosa. Jadi amalan semua kosong. Jom kita hijrah. Kalau tak kau kena halau besok. Masuk ke tempat yang kau tak nak masuk. Hancur harapan kau. Faham tak? Wallahu alam, sukatilah dan nasihat. Next soalan seterusnya. Daripada Nur Kamar. Satu lagi ni kat sini. Kat sini. Daripada Puan Nur Kamarul Ismail. Faris, bila kita telah sedar dan menyesal, kita mohon ampun dan berusaha jauhkan diri dari segala yang buruk. Tolong penjelaskan Faris. Terima kasih. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Taubatlah nasihat. Allah panggil kita, wahai orang beriman, taubatlah dengan taubat nasuha. Allah bagi tahu 3 syarat. 1, tinggalkan terus. 2, berazam tak nak buat lagi. Yang 3, benar-benar rasa bersalah. Rasa bersalah sangat-sangat. Buatlah taubat sungguh-sungguh. Istighfar, solat taubat, teruskan. InsyaAllah. Baik sangka dengan Allah. Yang lain serahkan saja pada Allah. Sungguh-sungguh. Dosa dengan manusia cari je. Dah mati, tak tahu dah. Dulu masuk politik, cerita. Dulu aku jadi host dalam live. Bantai orang. Dah sedar sekarang. Aku berusaha banyak lah. Minta ampun pada Allah. Keluar dalam host. Minta ampun kepada manusia. Maafkanlah saya buat silap, saya terkhilaf. Kemudian serah pada Allah. Mudah-mudahan Allah bagi daya pada semua orang yang tertipu dengan kata-kata kita. Memaafkan kita. Sebab tu berkawan dengan orang baik itu bonus. Berkawan dengan orang gagal itu satu kerugian, musibah besar. Bagaimana saya tak faham Pak Riz. Bila kamu berkawan dengan orang baik-baik, hidup mereka sentiasa memaafkan orang. Kamu berkawan dengan orang yang jahat, orang yang akhlaknya buruk, orang yang tak ada adab, orang yang ingkar perintah Allah, orang yang langgar Allah, orang yang tak ada kasih dan cinta pada Rasulullah. Mereka tidak pernah terfikir memaafkan orang. Malah mereka membenci orang, mereka berdendam dengan orang. Dan kalau kau salah seorang yang mereka benci, habis kau. Kalau kau salah seorang yang buat dia terasa hati, habis kau. Tapi bila kau berkawan dengan orang baik-baik, dalam hidup mereka, hampir setiap malam, malah ada orang setiap malam memaafkan orang, mengampunkan dosa-dosa orang ke atas dia. Allahu Akbar. Nampak tak? Maka kembalilah pada Allah. Minta maaf pada Allah. Minta pengampunan daripada Allah. Dan dosa semanusia, Allah tak boleh maafkan. Kena cari manusia itu termasuk diri saya yang ada banyak dosa pada orang. Maka kita minta pada Allah, wahai Allah, beri daya pada orang-orang yang aku berdosa pada mereka. Agar mereka mengampunkan dosa aku, memaafkan dosa aku, melenyapkan segala dosa aku kepada mereka. Minta sungguh-sungguh. Jangan tak minta. Jangan syok sangat dengan dunia. Kadang-kadang saya tengok Allah, sedapnya bantai orang. Tak takut ke azab Allah? Terkilaf dengan 10,000 orang tengok tu. 8,000. Bro, Firaun, penduduk dia, kau tahu tak berapa banyak? Dan dia berada kat mana hari ni? Ketika Karun sedang berjalan, penduduk Mesir pada waktu itu, di zaman Karun, menjerit, Karun. Kau nampak tak? Faham tak? Ada antara mereka berkata, beruntunglah jadi Karun. Beruntunglah jadi orang macam Karun. Alangkah baiknya, alangkah bestnya, alangkah seronoknya kita menjadi macam Karun. Dia popular. Dia di viral ketika dia hidup dulu. Viral. Cerita ni masih viral. Ada tak cerita engkau yang viral sampai kat Mesir? Ada tak cerita engkau sekarang viral kat Facebook dan kat TikTok ni? Sampai kat Afrika, sampai kat Amerika. Ada. Kisah Karun viral, tuan-tuan. Daripada zaman Nabi Adam, kan? Cerita tu memang telah Allah tahu, kan? Dia keluar pada zaman Nabi Musa. Daripada zaman Nabi Musa sampai sekarang, viral tak pernah berhenti. Cerita tu. Kau rasa, kau tahu kan? Nabi Musa, kau tahu kan Karun ada kat mana sekarang? Allah tanam dia hidup. Sekarang dia kat mana? Allah tunjukkan dia neraka setiap hari. Allahu Akbar. Nampak tak? Kau nak bangga dengan viral kau. Kau nak bangga dengan orang tengok kau yang 5-6 ribu tu. Kan? Menggalakkan ada orang saya tengok sombong gila bercakap hal orang. Sombong, maki, hamun, hentam belasah orang. Stop.
Engkau macam tu juga. Allahu Akbar. Next. Di saat yang masih ada ni, tolong tuan-tuan, and boleh share tak di sini dan di sana? Siapa yang dah daftar untuk Serta City Conference Center, program keluarga, bagi tahu dah. Tu dah, saya nak tengok berapa ramai yang dah join program kita. Sekadar nak memberi inspirasi pada yang lain. Siapa yang dah di TikTok dan di sini, kan? Yang dah tulis dah, kan? Siapa dah tulis dah, saya nak tengok berapa ramai. Daripada itu lagi. Nur Aini, makcik tinggal di utara Kedah. Waduh, di Kedah. Okey, makcik. Pulau Pinang ada datang. Bukan. Pulau Pinang tu pun dekat. Kedah dekat. Follower saya daripada Abu Dhabi turun. Follower saya daripada Mesir. Daripada Arab Saudi. Singapura pun banyak. Kan? 2019. Lepas tu terhenti program ni kerana memberi laluan kepada PKP. Kan? Kalau saya buat juga, dalam 2 cup lah. Tak ada orang tengok pun. Kemudian kita hidupkan balik program ni. 2023 dia datang balik. Makcik jauh mana pun kalau ada usaha, insya-Allah dapat. Kan, minta tolong anak-anak antau, ajak anak sekali masuk program ni. InsyaAllah dapat manfaat. InsyaAllah dapat manfaat. Tidakkan mungkin orang yang duduk kerana Allah dapat dunia. Takkan mungkin orang yang duduk kerana Allah dapat dunia. Melainkan dia dapat kasih sayang Allah. Kita tak datang program ni melainkan nak dapat reda Allah. Kita berkumpul pada 24 dan 12 tidak lain tak bukan kerana kita nak mencari kasih sayang Allah. Tidak ada orang boleh tolong keluarkan kita melainkan bantuan Allah. Takkan ada orang boleh selesaikan masalah kita melainkan bantuan Allah. Tak ada orang boleh selesaikan penyakit yang kita hadapi sekarang melainkan kasih sayang Allah, reda Allah, kuasa Allah, petunjuk Allah, bimbingan Allah. Allah. Maka 24 dan 12 saya nak ajak anda datang. Untuk kita sama-sama mencari reda Allah, mencari kekuatan. Kita sama-sama duduk, kita tahu kita semua ada masalah. Kenapa kita berada kat sini? Sebab kita yakin bantuan Allah pasti datang. Allahu Akbar, pasti datang. Masa, matter of time saja. Sabar, insya-Allah kita menang. Insya-Allah. Makcik yang datang Ada lagi, ada yang dah kongsi. Terima kasih. Tak ada rugi tuan-tuan. Jom join. Allahu Akbar. Ini kat mana ni? Kat TikTok ke kat mana? Kat TikTok. Screenshot kita maklumkan nanti. Bagi anda yang di TikTok, anda follow Staff Faris. Satu lagi file yang kita ada. Satu lagi panggil apa kat TikTok? Ayolah. Profile account kita namanya Tim Pak Riz. Ada banyak release ni sebenarnya. Kan yang kita punya. Pergi Tim Pak Riz, salah satu yang official untuk mempromosikan BPR bersama Pak Riz. Anda boleh pergi ke sana, pergi bio dan untuk dapatkan maklumat. InsyaAllah anda dapat sesuatu yang bermanfaat dalam program ni. Ada soalan? Daripada Putra, Pak Riz bagi kata semangat untuk saya lepas bercerai, ex kurang dan kena tangkap haluan. Musnah macam tu je 10 tahun. Anda hilang 10 tahun untuk satu masa yang sangat panjang, tiada batasan. Akhirat anda yang bahagia. Kembali pada Allah, lepaskan yang lepas. Jangan fikir yang lepas. Sebab yang depan perlukan apa? Perlukan anda. Depan menanti anda. Nur Anggrek follow saya. Follow Staff Pak Riz. Nur Anggrek, sahabat saya Nur Anggrek, follow Tim Pak Riz. Staff Pak Riz. Tim Pak Riz apa? Orang lain pula Staff Pak Riz. And ada satu file namanya Staff Pak Riz. Di TikTok dia payah sikit. Kalau kat sini dia senang tinggal telefon kita boleh call terus. Kat TikTok nak tinggal telefon tak boleh. Dapatkan nombor telefon. Melalui itu berbual lah. Saya ada ruang yang sangat kecil untuk sharing sesuatu yang bermanfaat. Saya tak nak lihat bangsa saya tewas kerana keruntuhan rumah tangga. Berapa banyak anak yang berzina kerana lemah mak bapak. Bukan anak tu yang jahat, tapi mak bapak tidak ada ilmu nak samakan anak-anak. Jadi kita tak nak bayar kebodohan kita hingga kita hilang anak-anak kita, hilang rumah tangga kita. Wahai sahabat saya Putra, apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik untuk anda. Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah berbicara, ketika aku berdoa Allah kabulkan, aku seronok sebab itu yang aku nak.
Tetapi ketika aku berdoa dan Allah tak kabulkan doa aku lebih suka kerana aku lebih suka 10 kali ganda aku suka kerana itu yang Allah nak. Kamu berdoa supaya rumah tangga anda bahagia. Anda berdoa supaya hubungan anda makin kuat. Tapi akhir bercerai. Itu yang Allah nak. Allah telah tetapkan. Maka itu yang terbaik untuk anda. Itu yang terbaik dalam perjalanan anda. Itu yang terbaik untuk akhirat anda. Yang lebih baik jika anda reda dengan ujian Allah, kemudian anda menjadi mukmin yang terbaik. Anda hidup di atas sejadah, anda hidup dengan zikrullah, anda ada masa baca Quran. Pada waktu yang sama, dunia anda tak tinggalkan. Dunia dijinjing, akhirat dijulang. Di saat akhirat bergegar, lepaskan dunia, pegang kedua tanganmu dengan akhiratmu. InsyaAllah kamu akan berjaya. Tak perlu tunggu jadi tuan guru, tak perlu tunggu jadi ustaz, tak perlu jadi ulama. Kita adalah kita, buat yang terbaik dengan kadar kemampuan kamu. InsyaAllah bantuan Allah akan sampai. InsyaAllah kasih sayang Allah akan sampai. Percayalah. Air mata kita manusia biasa, sedangkan Nabi SAW berlinangan air mata Rasulullah SAW melihat anak yang disayangi, Ibrahim meninggal dunia. Nabi diuji dengan 6 kematian anak-anak baginda. Bukan senang dan mudah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hidup ini kena hadap. We all are fighter. We must fight to the end. Sesuatu yang Allah ambil, kau menangis, kau berguling, kau tak kepala kat dinding, kau tak ke bucu katil, dia tidak akan datang kembali. Sesuatu yang telah berlaku harus dihayati. Harus kita muhasabah diri. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita ada, contohnya, seorang lelaki ni ada isteri-isterinya curang. Isteri ni khianat. Isterinya ada skandal. Suami dia ada skandal. Ada perempuan lain. Ada ketikanya kita terlalu memandang orang yang khianat kita. Sesekali yang terbaik memandang diri kita banyak kekurangan. Kerana itu kita menerima banyak musibah. Belajar untuk baiki diri. Kita tak boleh baiki suami kita. Kita tak boleh baiki isteri kita. Tapi kita boleh baiki diri kita. Jadi yang terbaik. Kita baiki diri kita untuk buat yang terbaik. Kita baiki diri kita untuk buat ibadah yang terbaik. Kita baiki diri kita. Kita perelokkan ibadah kita. Kita cantikkan amalan kita. Kita peruntukkan masa untuk akhirat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Maka sekali lagi saya mengalu-alukan kehadiran anda semua. Yuran yang terlalu murah, tuan-tuan. Saya tak nak bebankan orang. Dan dengan RM30 seorang untuk sebuah program di tempat yang sangat-sangat eksklusif di Setia City Convention Center. Convention Center, tuan-tuan, kita namanya Convention Center, nilainya mesti puluh-puluh ribu nak sewa. Satu hari 50,000 lebih kita bersewa tempat tu. Kenapa Pak Aris sewa tempat tu, tak sewa tempat lain? Saya nak bawa semua flow-flow saya di tempat yang terbaik. Sebab kita nak kongsi ilmu yang terbaik. Tapi saya tak bebankan mereka dengan yuran, dengan kos sewaan tu. Allahu Akbar. Saya tak nak bebankan. Sebab tu saya charge RM30. Buat kat Belah Raya pun RM30. And buat kat padang sekolah, buat kat dewan sekolah pun RM30. And tapi kalau buat di dewan yang eksklusif RM30 memang pelik. Tapi tidak pelik bagi orang yang sangat mencintai sesama umat. Sangat mencintai sesama saudara dan bangsa. Ini yang kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Anda boleh kontak Setia City Convention Center, tanya berapa bayaran, harga berapa. Kan? Faham tak? Orang buat program kat dewan sekolah pun cas RM1. Kan? Ni bukan soal duit. Ni soal saya nak terjemahkan sesuatu yang boleh memberi manfaat pada hidup saya sendiri di akhirat besok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Program ni habis-habis je. Tak ada kata, oh kenapa pergi program ni, kalau nak advance pergi satu lagi. Bayang, tak ada, saya tak buat macam tu. Saya tidak buat macam tu. Saya nak seronok bersama dengan anda semua. Pada waktu sama kita kongsi sesuatu yang bermanfaat. Formula-formula, teknik-teknik, kaedah-kaedah yang mungkin sebagian besarnya anda tak pernah dengar, tak pernah terfikir, tak pernah pun terlintas di minda anda. InsyaAllah kita kongsikan. InsyaAllah. Next. Ada soalan? Daripada Asrul Buang. Apa boleh buat Pak Aris jika keluarga lebih kepada dunia? Bila kita cerita pasal akhirat, dikata kita riak pula. Dia begini, siapa ni? Asrul. Dalam dakwah, cabaran pasti datang. Kalau dakwah tu senang, tak adalah hebatnya dakwah tu kan. Kedudukan paling tinggi dalam ibadah adalah dakwah.
dakwah adalah kedudukan paling tinggi dalam ibadah. Selepas solat, apakah amalan yang paling tinggi? Dakwah. Dakwah adalah kedudukan paling tinggi dalam ibadah. Cinta dan kasih Nabi, maka kena sampaikan sesuatu kepada orang lain. Itu baru tanda cinta pada Nabi. Maka dalam urusan kita nak menghantar sesuatu yang baik, kita nak sampaikan sesuatu yang baik, cuba lihat, cuba renungkan, cuba intai-intai sebentar, sejenak perjalanan Nabi SAW. Penuh rintangan, penuh kesakitan, penuh dengan ranjau dan duri. Jadi kalau kita nak selamatkan keluarga kita akan lalui perkara yang sama. Nabi lebih dahsyat darjah kesakitan, darjah kepayahan tu. Tapi kita akan lalui susahnya, payahannya, penolakan demi penolakan secara berterusan. Tapi adakah penolakan itu menyebabkan kita berhenti? Adakah penolakan itu menyebabkan kita rasa lemah? Adakah penolakan malah diaibkan, dicaci, dimaki kita, menyebabkan kita berhenti, full stop dalam dakwah? Tidak. Kerana kita cinta Nabi. Kecil tu saja. Penolakan tu kecil je dalam keluarga kita. Tapi kita kena teruskan. Dan apa yang Nabi buat untuk beli hati orang? Dengan izin Allah. Akhlakmu, adabmu. Fokus kat situ. Kadang-kadang orang nak samakan iman orang. Kau nak jadi apa ni? Minta maaf lah aku cakap. Kadang-kadang aku tak setegas. Semayang tak buat. Allahu Akbar. Apa nak jadi ni dah tua ni? Apa angah dah tua pun tak sedar diri. Maklum. Kenapa macam ni maklum? Dah tua tak maklum. Semayang pun tak buat. Kau tahu tak? Kalau cara macam tu, kambing pun terajam kau. Faham tak? Babi sonol kau. Rimau tak tunggu masa lagi, tu terkam kau. Dalam dakwah kena hikmah. Dalam dakwah perlukan kebijaksanaan. Dalam dakwah perlukan adab dan akhlak. Berakhlaklah kamu ketika bicara. Beradablah kamu ketika kamu sampai satu yang baik. Maka ambil pendekatan Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadikan itu sebagai zikirmu dalam urusan dakwahmu. Ya Allah, dengan keberkatan ayat Quran ini, ya Allah, mudahkan aku bicara. Mudah-mudahan mereka faham apa yang aku kata. Mudah-mudahan mereka terima bicara aku. Ya Allah, nampak tak kau bergantung pada Allah? La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wahai Allah, bila hidayah pada keluarga aku. Bila hidayah pada mereka ini, ya Allah. Bila hidayah pada teman-teman aku. Nampak tak? Kita punya cara, teknik, kaedah kita dalam urusan dakwah. Jangan berhenti sahabat. Usaha anda baik. Sikit saja sakit. Jangan give up. Jangan ada full stop. Saya doakan anda berjaya. Saya doakan anda menang dalam pertarungan, pertemuan dalam perjuangan ini. InsyaAllah. Dan jangan give up. Hadirkan diri anda dalam program saya 24 dan 12 ni. Lama lagi tapi tak apa. Blok je. Saya sekarang tengah all out sebab saya tak nak anda bayar mahal. Pada bulan 8, bulan depan dia bermula RM50 seorang. Kalau boleh saya nak anda kekal dengan RM30. So blok sekarang. Blok. Bagi tahu kawan-kawan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau anda ada kawan-kawan yang memang susah, tak ada duit, maklum kepada kita bantu. Pak Riz, dia ni ibu tunggal. Anak pun 8 orang. Allahu Akbar. Tapi dia ada semangat nak teruskan perjuangan, nak bangunkan anak-anak dia. Tapi dia bukan orang senang, Pak Riz. Kalau boleh, saya nak bawa dia pergi program ni. Tapi dia nak bayar RM30. Lepas tu anak-anak dia lagi, dia tak mampu bayar. Kontak kita, insyaAllah kita bagi FOC je. Kan? Tak ada masalah. Kan? Kita tidak buat program ni untuk jadi jutawan kaya raya. Kita buat ni untuk jadi jutawan ke akhirat. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hanya apa yang saya usahakan, nanti limpuhan manusia ramai-ramai, saya hanya promosikan madrasah saya. Itu je. Bukan paksa. Kan? Siapa nak masuk anak ke madrasah, jom join. Itu kan? Itu je. Tak ada program advance, tak ada program apa-apa. Kan? Adalah saya jual kopi. Nak beli-beli, tak beli tak apa lah. Betul tak? Kan? Program saya jual lah kopi. Kan? Allahu Akbar. InsyaAllah. Okey. Okey. Minta maaf kalau siapa-siapa terutama dekat sini ni banyak yang ada respon. Kita minta maaf sebab tim kita walaupun ramai tapi semua tengah balas mesej. Kalau tak terbalas, kita akan hubungi anda selepas ni. Jangan risau. InsyaAllah. Madrasah saya di Bukit Katil, Melaka. Di Melaka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okey, dah pukul 1.
Saya bagi laluan pada tim saya. Mungkin dia nak cakap sesuatu. Saya nak akhiri, setiap hari kita buat live seperti ini, insyaAllah. Allah mudahkan usaha kita. Saya doakan sekali lagi, mudah-mudahan anda semua dirahmati, diberkati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah bagi kita petunjuk, bimbingan kepada setiap perjalanan hidup kita. Jangan pergi, jangan jalan, jangan lalui kehidupan ini tanpa Allah. Wahai Allah, jadikan kami sentiasa mengingati Engkau. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong kami, ya Allah, menjadi orang yang bijaksana dalam setiap tindakan. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang sentiasa mengharapkan bantuan Kau, ihsan Kau, kasih sayang Kau. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang sentiasa diberi pandangan oleh Engkau, ya Allah, dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, tolong kami, ya Allah, jadikan kami ada kekuatan, ya Allah, menempuh setiap cabaran dari rintangan ini. Wahai Allah, hari ini 1 Muharram, ya Allah, tahun baru, hari yang baru. Ya Allah, tolong, ya Allah, mudah-mudahan kami menjadi yang lebih baik pada tahun ini, yang terbaik tahun ini, ya Allah. Andainya ada sesuatu yang akan berlaku yang memudaratkan musibah, kesulitan, ya Allah, Engkau angkat, ya Allah. Sesungguhnya kami ini hamba-Mu yang sangat daif, sangat lemah, kami tak ada upaya, ya Allah, melainkan mengharap pada ihsan Kau, belas kasih sayang Kau. Wahai Allah, bila kami kemenangan dunia akhirat, ya Allah, bila kami kebahagiaan, ya Allah, seperti mana kami sentiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Sesungguhnya kami ini hanyalah hamba-Mu, ya Allah, yang mengharapkan belas ihsan-Mu. Tanpa belas ihsan-Mu, ya Allah, rugilah kami di dunia, apatah lagi di akhirat nanti. Wahai Allah, kasih sayang kami untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Pilih kami, ya Allah, untuk menerima syafaat Nabi. Pilih kami menjadi sebahagian daripada hamba-Mu yang diberi ruang dan peluang ke syurga-Mu, ya Allah, tanpa hisab. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Kabulkan doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Aris. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap masa yang kita peruntukkan untuk hadir bersama-sama dalam live pada tengah hari ini, insya-Allah Allah gantikan, Allah ganjarkan kita semua dengan pahala yang berlipat kali ganda dan diberi kemudahan untuk kita membina keluarga yang bahagia, bukan sekadar di dunia saja tapi sampai ke akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, dan saya wakil daripada Pak Aris dan tim Pak Aris, kita minta maaf lah yang pada yang dah tekan link tu ataupun yang dah telah WhatsApp kami. InsyaAllah lepas ni nanti kita akan berhubung dengan anda. Okay, mudah-mudahan lebih ramai lagi lepas ni akan dapat menyertai seminar hashtag bersama dengan Pak Aris di Setia City Convention Center, Setia Alam Selangor. Di Setia Alam Selangor, kita pilih tempat yang sangat menarik, tempat yang luas, yang selesa, yang pastinya anda dan keluarga dapat, orang kata, mendengar perkongsian Pak Aris dengan lebih selesa, dan insyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Daripada platform satu lagi, Puan Rin. InsyaAllah Puan Rin, sabar Puan Rin, sabar, boleh. InsyaAllah dah ramai lagi, dan kalau boleh saya nak baca juga daripada TikTok ni. Tadi apa nama je? Saya tengok sekejap. Mana nama tadi? Okay, kalau yang menonton daripada TikTok, minta bantuan untuk follow TikTok staff Pak Aris. TikTok staff Pak Aris, dekat situ, dekat bahagian apa nama ni, bio ataupun profile, ada nombor telefon. Boleh tolong berhubung dengan nombor tersebut ataupun WhatsApp nombor tersebut, bagi tahu berminat dengan seminar Pak Aris. InsyaAllah boleh pergi ke TikTok staff Pak Aris. Tu saya ada turun kat bawah tu. Anda boleh tekan TikTok staff Pak Aris. Nanti di ruangan bio ada nombor telefon. Bolehlah berhubung dengan kami di situ. InsyaAllah kita akan bantu anda untuk memberi penerangan berkaitan dengan program seminar hashtag bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam Selangor. Terima kasih juga yang bagi gift, terima kasih juga yang sudi share, terima kasih bagi kepada yang bagi soalan, bagi pandangan. Terima kasih, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki anda, dipermudahkan segala urusan anda semua dan kita semua dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Dan jangan lupa juga untuk support konten-konten daripada Pak Aris dan kami semualah daripada tim Pak Aris, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sokongan anda dapat memberi satu motivasi untuk Pak Aris memberikan lebih banyak-banyak dan banyak lagi ilmu-ilmu kekeluargaan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harian, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Okey, kita pun telah pun sampai ke penghujung live, dan jangan lupa juga untuk membuat untuk support jika anda ingin menyokong
Madrasah Pak Riz, anda boleh dapatkan Pak Riz Coffee, iaitu minuman kopi kurma coklat yang sedap di mulut, sihat di perut. Bolehlah berhubung dengan kami daripada Pak Riz. Kita ada Pak Riz Shop, kita ada staff Pak Riz. Dan seterusnya, jika anda nak buat akikah, anda bolehlah berhubung dengan Pak Riz Sweet Kambing. Pak Riz Sweet Kambing, insyaAllah. Okey, terima kasih tuan-puan. Si baik sahabat saya ingatkan. Daripada belakang dia mengingatkan. Dan kepada anda yang menyumbang, bolehlah memberi semangat kepada Madrasah Pak Riz. Rujuk terus kepada TikTok Pak Riz Infak, insyaAllah. Terima kasih kepada tuan-puan. Mudah-mudahan memudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan jangan lupa, jom sama-sama kita daftarkan diri kita dan keluarga kita ke seminar hashtag bersama dengan Pak Riz, insyaAllah. Jika anda menonton dari TikTok, pergi saja ke TikTok Ustaz Pak Riz. Dekat bahagian bio profil atas tu ada nombor. Nombor kami, anda boleh ber-WhatsApp dengan kami. Bolehlah call kami. Nak tercakap pula. Aduh. Okey, terima kasih tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.